Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat. Okey, hari Ahad hari tu kita dah belajar 4.2 sistem pembiakan manusia. Sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Jadi hari ini kita akan sambung pada topik perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Apa tu gamet jantan? Apa tu gamet betina? Okey, hari ini kita akan belajar tentang gamet lah. Okey. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita nak membanding dan kita nak membezakan antara gamet jantan dan juga gamet betina dalam sistem pembiakan manusia. Okey, tadi kita dah bincang tentang gamet jantan dan gamet betina. So, apa tu gamet jantan dan gamet betina? Okey, gamet jantan ni ialah sperma ataupun kita panggil juga sebagai sel pembiakan lelaki. Sperma ni ialah satu sel yang merupakan sel yang paling terkecil yang kita boleh jumpa dalam badan lelaki. Dan bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam berudu. Nampak tak macam berudu? Berudu ni anak katak. Okey, dan seterusnya ialah ovum. Ovum ni adalah gamet betina ataupun sel pembiakan perempuan. Yang mana ovum ni adalah sel yang terbesar yang kita boleh jumpa dalam badan perempuan. Okey, bentuk dia macam bulat macam ni saja. Okey, jadi ni adalah yang kita nampak ni, yang sebelah kanan ni adalah sperma dan sebelah kiri adalah ovum. Okey, jadi kedua-dua ni adalah perbezaan lah. Ni struktur sperma, ni adalah struktur ovum. So, apa yang ada dekat sperma ni? Yang pertama kita boleh nampak lah, nampak bentuk kepala. Yang ni ada bahagian tengah dia kan. Okey, ni bahagian tengah ni adalah bahagian tengah sperma dan ujung sekali ni nampak ekor. Okey, so dekat kepala ni nampak ada nukleus. Okey, beza pula. Okey, kalau perasan sperma ni macam dia terbagi kepada 3 bentuk lah. Satu, yang pertama kepala, yang kedua bahagian tengah dan yang ketiga ialah ekor. Okey, lepas tu kita pergi pada ovum pula. Gamet betina. Gamet betina berbeza tak dengan sperma ni? Gamet jantan ni. Beza? Berbeza. Okey. Nampak tak? Dia bulatan macam ni je. Berbeza dengan sperma yang ada 3 bahagian, iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Kalau dekat ovum ni, kita ada satu, yang pertama lapisan jeli yang dekat ujung sekali ni, yang dekat lapisan luar. Lepas tu yang dekat tengah-tengah ni ada nukleus. Dan dekat luar daripada nukleus tu kita ada sitoplasma, dan yang terakhir yang mengelilingi sitoplasma tu adalah membrane cell. Jadi apa yang ada dekat sperma ni? Sperma dia ada tiga bahagian, iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Dekat kepala ni ada nukleus. Kalau ovum pula ada apa? Ada lapisan jeli, kita ada nukleus, kita ada sitoplasma dan juga membrane cell. Okey, kita pergi kepada struktur sperma terlebih dahulu. Okey, untuk struktur sperma tadi saya cakap kita ada tiga bahagian kan. Okey, yang pertama ni kepala. Dekat kepala ni, bahagian kepala ni dia ada nukleus. Kenapa ada nukleus? Sebab nukleus ni akan membawa maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada anak dia, kepada anak-anak dia lah nanti. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada bahagian ekor. Okey, apa fungsi ekor ni? Ekor ni membolehkan sperma kita tadi tu bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan juga tiub fallopian. Iaitu ketiga-tiga ni, faraj, uterus, tiub fallopian ni ada dalam sistem pembiakan perempuan. Okey, jadi jumlah sperma yang normal dilepaskan ni adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Banyak tak? Sebab bentuk sperma ni adalah kecil sekali. Okey, tadi kita dah pergi pada sperma. Sekarang ni kita pergi kepada ovum pula, iaitu gamet betina. Nampak tak struktur ovum ni? Okey. Okey, kalau perhatikan ni dia cakap sini, ovum ni berbentuk spheroid, bentuk bulat lain, dan dia berdiameter sekitar 0.1 milimeter. Lepas tu dia kata kat sini, okey, sama juga dengan sperma tadi, kita ada nukleus juga. Nukleus ni apa fungsi dia?
Iaitu kita nak bawa ataupun dia ada maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat ataupun anak. Nampak tak? Selepas daripada yang mengelilingi nukleus adalah sitoplasma dan yang hujung ni adalah membrane cell. Okey, berbeza dengan sperma tadi, ovum ni tak boleh bergerak sendiri. Okey, jadi bilangan ovum yang dihasilkan ni selalunya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Kalau sperma tadi banyak kan, 60 juta kot. Lepas tu kalau ovum ni, jangka hayat dia adalah selama 2 hari selepas dia dibebaskan daripada ovari. Ingat tak ovari tu kat mana? Sistem pembiakan perempuan. Okey, lepas tu sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Okey, setakat ni jelas tak? Adakah yang tak faham tentang struktur ataupun struktur dan fungsi dekat sperma dan juga ovum? Okey, kalau tak faham, boleh tanya dekat dalam grup. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbandingan lah antara sperma dan juga ovum. Okey, yang pertama kita pergi kepada persamaan. Apa persamaan sperma dengan ovum ni? Okey, yang pertama, kedua-dua ni dia membawa maklumat genetik. Okey, yang kedua-dua ni adalah dia terlibat dalam sel pembiakan seks. Okey, kemudian kita pergi kepada perbezaan pula. Apa perbezaan antara sperma dengan ovum ni? Okey, yang pertama, sperma ni adalah gamet jantan. Kalau ovum, dia gamet apa? Gamet betina. Okey, lepas tu apa perbezaan yang seterusnya antara sperma dan juga ovum? Okey, sperma ni dihasilkan dekat testis. Ingat lagi tak kat mana testis? Okey. Ovum pula dihasilkan dekat ovari. Okey, saya harap semua ingat dekat mana ovum dengan ovari, dekat mana testis. Okey, lepas tu sperma ni dia boleh bergerak. Kalau ovum dia tak boleh bergerak. Lepas tu sperma ni adalah sel yang terkecil yang kita boleh jumpa dalam badan lelaki. Dan ovum ni adalah sel yang terbesar kita boleh jumpa dalam badan perempuan. Kenapa tak perbezaan? Yang warna merah ni adalah persamaan dan yang warna kuning adalah perbezaan antara struktur sperma dan juga ovum. Jelas tak? Okey, saya harap semua jelas. Okey, takut ada yang tak ingat kan. So, saya nak tunjukkan ni adalah di mana testis, di mana tempat sperma dihasilkan. Manakala dekat sistem pembiakan perempuan, ovari. Tidak adalah ovari di mana tempat ovum dihasilkan ataupun dihasilkan lah. Okay, nampak tak perbezaan? Dekat mana sperma dihasilkan dan juga di mana ovum dihasilkan. Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar untuk hari ini. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan apa kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar apa? Tentang gamet jantan dan juga gamet betina. Okey, so gamet jantan ni adalah sel pembiakan lelaki atau kita panggil sebagai sperma. Kalau gamet betina ni adalah sel pembiakan perempuan ataupun kita panggil sebagai ovum. So, kedua-dua gamet ni dia ada struktur. Nampak tak struktur? Dan fungsi yang berbeza-beza. Okey, setakat ni faham? Okey, jadi setakat ni sahaja kelas kita pada hari ini. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya dekat dalam grup. Dan jangan lupa buat latihan yang saya bagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.